أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Maksudnya, katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya, dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Aku diberi kuasa hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan perintah-perintahnya yang ditugaskan kepadaku menyampaikannya. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan engkarkan bawaan Rasulnya, maka sesungguhnya dia sediakan baginya neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Golongan yang kufur engkar itu tetap memandang aku engkau lemah dan kurang penyokong, wahai Muhammad, sehingga apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih penolong-penolongnya dan sedikit jumlah bilangannya. Kalau ditanya bilakah azab itu, maka katakanlah, aku tidak mengetahui sama ada azab yang dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara yang gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada man-man Rasul yang diridainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka sesungguhnya ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat yang menjaga dan mengawasinya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka, Rasul-Rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna, padahal ia memang mengetahui dengan meliputi akan segala keadaan yang ada pada mereka, serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Ayat ini masih lagi mengesahkan tentang jin. Tetapi ayat yang dibaca ini diriwayatkan oleh ulama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ajak Ibn Mas'ud menemaninya. Satu riwayat kata Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia di Mekah, belum pergi Madinah lagi. Nabi kata, aku nak berjumpa dengan jin. Siapa dia nak ikut aku? Senyap belaka. Sebut nak pergi temu dengan dia, pakat senyap, takut. Nabi kata, Abdullah Ibn Mas'ud, mu ikut aku.
Maka Abdullah bin Mas'ud ikut Nabi SAW. Berjalan melalui jalan Hijun. Hijun ialah jalan yang bertentangan dengan Marwah, yang ada atap. Merupakan kedai-kedai yang banyak pada hari ini. Lorong, itu Hijun. Sampai di satu kawasan, lalu Nabi menggores di atas tanah kawasan lingkungan. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud, jangan keluar pada garis ini. Duduk di sini. Tunggu aku balik, jangan keluar. Duduklah Abdullah bin Mas'ud di situ. Dan dia mendengar perbualan di antara Nabi dengan rombongan jin yang datang dengan jumlah yang ramai. Mengikut riwayatnya, tampil ketua mereka yang bernama Wardad nama ketua dia. Di mana, wahai Rasulullah, izinkan saya menghalang mereka, menghalang orang-orang kafir Mekah ni daripada menyakiti Rasulullah. Biar kami bertindak terhadap mereka, kata Wardan, ketua jin ini. Lalu Allah menurunkan ayat, Qul inni lan yudirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada siapa yang boleh melindungkan aku daripada Allah. Tak ada siapa lain pada Allah yang boleh melindungkan aku, dan tidak ada pelindung selain daripadanya. Allah yang melindungi aku, kata Nabi. Tak perlu mengulah. Allah yang melindungi aku, jangan bimbang. Allah Ta'ala akan melihara aku daripada kejahatan mereka. Tidak ada siapa yang boleh buat pada aku melainkan dengan izin Allah. Allah Ta'ala telah memberi jaminan untuk menjaga aku, dan tak ada pelindung selain daripada Allah, kata Nabi. Allah Ta'ala suruh Nabi menyatakan tawakalnya kepada Allah, menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serah kepada Allah. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicampur ke dalam api. Turun Jibril, wahai Ibrahim, nak minta apa? Selamatkanmu, binasakan mereka yang campurmu dalam api. Ibrahim kata, tidak, aku bergantung dengan Allah Tuhan aku, bukan denganmu. Ini ketinggian iman Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Illa balaghan min Allah wa risalatih. Tanggungjawab aku tidak ada lain, malaikat menyampaikan ajaran daripada Allah dan menyampaikan kewajipan menjadi Rasul yang aku dilantik. Itu tugas aku. Aku dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu Allah Ta'ala memberi keamanan untuk menjaga risalah dan kerasulannya. Sudah tentulah Allah Ta'ala bukan lantik aku saja. Allah Ta'ala akan memelihara aku, akan menjaga aku kerana aku dilantik oleh Allah. Jangan bimbang, jangan takut, kata Nabi kepada pemimpin jin yang datang itu. Dan seterusnya menegaskan, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam khalidina fiha. Dan ketahuilah, kalau itulah Allah yang maha berkuasa, tak ada siapa yang boleh lawan Allah. Nabi terus menerangkan kepada mereka tentang kebesaran Allah. Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya dalam mentauhidkan Allah dan beribadat kepadanya, pergi lantik Tuhan yang lain daripada Allah, beribadat kepada yang lain daripada Allah, ikut hukum lain pada hukum Allah, lawan Allah, kufur terhadap Allah, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Maka sesungguhnya baginya, bagi orang yang derhaka itu, neraka jahanam, mereka kekal selama-lama di dalamnya.
Ketahuilah kamu semua. Itulah dia tanggungjawab yang kita kena sedar, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, jangan derhakakan Allah. Jangan kufur terhadapnya. Barang siapa yang melawan Allah Ta'ala, kufur terhadapnya, tempatnya di dalam neraka dan kekal selama-lama dalam neraka, kecuali mereka yang diizin oleh Allah untuk mendapat syafaat Nabi dengan sebab maksiatnya, dengan sebab dosanya dan sebagainya. Mereka yang diizin oleh Allah dengan keampunannya. Syaratnya mesti beriman. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu 'adada. Sehinggalah mereka itu dilihatkan apa yang mereka telah dijanjikan. Orang kafir akan sedar. Orang-orang kafir yang melawannya akan sedar bila tiba masanya. Masa yang dijanjikan kepada mereka, mereka dikalahkan di atas dunia ini. Di antaranya di dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan yang berikutnya, ataupun di hari akhirat kelak, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Fasaya'lamuna man ad'afu nasra. Di kala itu mereka tahulah siapa yang paling lemah penolongnya. Mereka berasa gagah sangat. Mereka masih boleh bertahan dengan kekayaan, kekuatan bala tentera yang ada pada mereka, tentera yang ramai sangat. Masa itu mereka tahu penolong mereka ni kuat ke tidak, boleh lawan Allah ataupun tidak. Wa aqallu 'adada, dan sedikit saja bilangannya di samping dengan bala tentera Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah itu bala tentera langit dan bumi. Tentera Allah bukan saja malaikat, nyamuk boleh, lalat boleh, belalang boleh, air laut pun boleh, boleh diperintah oleh Allah Ta'ala bila-bila masa saja untuk membinasakan musuhnya. Bila Allah Ta'ala memerintah bala tenteranya untuk bertindak, maka tidak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala. Ketahuilah wahai manusia dan jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak dizahirkan di atas perkara yang gaib kepada seseorang pun. Di antaranya perkara hari kiamat yang akan berlaku. Tak tahu bila berlakunya kiamat. Kita wajib percaya kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini banyak perkara yang kita tak nampak. Ujian kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala beritahu, percayalah. Di antaranya tak tahu bila tentang hari kiamat. Tak nampak malaikat, dia beritahu malaikat tu ada, tak nampak. Begitulah perkara yang lain, yang gaib, yang berada dalam ilmu Allah, yang diberitahu kepada kita, itu adalah rahsia ilmu Allah Ta'ala. Kita mesti beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu jangan percaya pada Tok Nujuh. Tok Nujuh yang memberitahu perkara yang akan datang, itu bohong. Kadzibal munajjimuna wa in sadaqu. Nabi kata, bohong ahli-ahli nujum sekalipun mereka kata itu berbetulan. Dia ramah berlaku sungguh. Itu bohong juga, kebetulan saja. Mereka tak tahu perkara yang akan datang. Di sinilah apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah nak memerangi golongan Khawarij yang memberontak menentang Sayyidina Ali. Lalu tampil seorang di kalangan pengikut Sayyidina Ali. Dia tengok bintang tak balik, dia tengok bintang, tengok naskah. Dia kata Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atalqahum wal qamaru fil aqrab. Adakah Amir Mukminin nak serang mereka? Ini bintang mengikut perhitungan saya, bulan ni duduk di tempat Aqrab. Aqrab ni bintang kala. Tak molek, nahas. Kalau perang masa ni, Sayyidina Ali kata, aina qamaruhum, di mana bulan mereka, di mana bintang mereka? Sayyidina Ali tanya. Kalau aku tak boleh, mereka boleh pula, macam mana? Tanya Sayyidina Ali. Kata yang lain, Mus'ab bin Umair, ya Amirul Mukminin, la tasir
fi hadhihi as-sa'ah wasir fi 3 sa'at yamdina min an-nahar. Ahli mukminin, jangan bergerak masa ni, tunggu 3 jam lagi. Masa ni dak molek, saya tengok naskah dak molek ni. Ada juga ahli naskah hak karuk. Sayyidina Ali kata, innaka in sarti fi hadhihi as-sa'ah asabaka wa asaba ashabuka bala wa durrun syadid wa in sirta fi as-sa'ati allati amartuka biha zafarta wa zaharta wa asabta ma talabtu. Sayyidina Ali kata dengan berdiri, gerak ikut arahan aku, gerak sekarang. Gerak sekarang. Yang menentukan bukan naskah-naskah ni, tak ada. Yang mengetahui perkara yang ghaib hanya Allah SWT. Sayyidina Ali kata, ya ayuhan nas iyyakum wa ta'alluman nujum illa ma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahr wa innamal munajjimu kas-sahir was-sahiru wal kafir wal kafiru fin nar wallahi la in balaghani annaka tanzuru fin nujum wa ta'malu biha la akhladannaka fil habsi ma baqita wa baqitu wal ahrimannaka al-ata ma kana li sultan. Sayyidina Ali kata, wahai tuan-tuan semua, jangan belajar ilmu-ilmu bintang. Ilmu bintang nak menentukan nasib, kecuali ilmu bintang untuk mengarahkan timur dan barat. Itu tak apa. Belajar ilmu bintang, kita nak belayar, nak pergi ke laut, timur duduk sini, barat duduk sini, utara sini, itu tak apa. Jangan ilmu bintang yang melihat nasib ini. Kata Sayyidina Ali, orang yang belajar ilmu nujum melihat nasib ini seperti tukang sihir. Tukang sihir ni kafir. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali kata kafir. Tukang sihir ni kafir. Orang kafir yang masuk neraka. Demi Allah, sekiranya siapa kepada aku mu beramal dengan ilmu ni, aku akan tahanmu selama-lama. Selagi aku hidup dan mu hidup, Sayyidina Ali kata. Maknanya aku penjara mu selama-lama kalau aku tahu mu ikut ilmu nujum. Sayyidina Ali marah. Aku tangkapmu, kurung dalam penjara selagi umur aku ada, selagi umurmu ada. Penjara selama-lama, dan aku akan haramkan peruntukan pemberian imbuhan kepadamu, Sayyidina Ali kata. Di mana zaman Khulafa' Rasyidin, dia ada imbuhan yang diberi kepada tentera yang bersara, kepada orang tua. Kalau aku tahu beramal ilmu nujum ni, bukan sahaja aku jemu dalam penjara, peruntukan imbuhan sar'an diberi padamu, aku batalkan, Sayyidina Ali kata. Ilmu ta'alaya menunjukkan bahawa ilmu mempelajari nasib diharamkan oleh Allah Ta'ala, diharamkan oleh Nabi SAW. Disebut dalam hadis, barang siapa yang tanya Tok Nujum, dihapuskan pada semayangnya 40 hari. 40 hari pada semayang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Besar dosanya, jangan main-main. Wak lolok je kita tanya, wak lolok je nak tahu. Jangan tanya main-main. Ini dosa besar. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak mengetahui, tidak menzahirkan perkara yang gaib kepada seseorang pun, illa man irtada min rasul, malaikat kepada sesiapa yang diredha di kalangan rasulnya. Kecuali ada kalangan rasul yang Nabi beritahu perkara yang akan datang. Macam Nabi kita Muhammad SAW beritahu di akhir zaman akan berlaku begini. Akhir zaman akan berlaku begini. Nabi beritahu. Belum kiamat akan berlaku begini. Zahirnya Dajjal, turun Nabi Isa. Itu dia beritahu oleh Allah Ta'ala. Yang kita kena percaya, beriman kepadanya. Di akhir zaman, sata'ati 'ala nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwabidah, kata Nabi. Akan berlaku di akhir zaman sanawatun khadda'an, tahun-tahun yang menggoda ni musim hujan tak musim hujan, kemarau tak musim kemarau. Ini Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman. Sanawatun khadda'an, tahun-tahun yang menggoda. Tahun ni tak betul, musim jadi tak betul, kata Nabi. Ini antara yang Nabi beritahu, tanda tak ada akhir zaman. Musim tak kemarau, musim tak hujan, jadi hujan. Itu dia. Sanawatun khada'at, perjalanan dunia jadi tak betul. Apa yang Nabi beritahu tu betul sungguh. Orang yang amanah dia khianat,
Pengkhianat dia beri amanah, Nabi kata. Orang yang benar dikata bohong, orang yang bohong dikata benar. Orang yang bodoh bercakap. Orang yang jahil bercakap perkara-perkara yang besar. Termasuk urusan-urusan agama, hukum-hukum syarak dicakapkan oleh orang-orang yang bebar tentang hukum syarak. Ini akan berlaku di akhir zaman. Itu perkara yang Allah Ta'ala beritahu. Fa innahu yasluk min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan para malaikat yang menjaga orang yang dilantik menjadi rasul itu. Ada malaikat yang jaga dia di belakang dia, di belakang dia, di hadapan dia, hadapan dan belakang dia ada malaikat yang jaga dia. Dah usah bimbanglah, wahai saudaraku jin, Allah Ta'ala jaga aku, Allah Ta'ala pelihara aku. Dan semua rasul-rasul dijaga oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak suruh rasul tu mati, matilah. Mati syahid ke mati apa? Selagi Allah Ta'ala nak suruh menyampaikan risalah dia, masa tu tak ada siapa yang boleh buat apa-apa kecuali Allah Ta'ala nak tamatkan risalah dia. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya Muhammad SAW tahu bahawa sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu telah menyampaikan ajaran Allah yang diperintah supaya mereka menyampaikan. Mengikut Sa'id bin Jubair, supaya Muhammad tahu Jibril dan malaikat-malaikat yang bersama dengannya telah menjalankan tugas masing-masing. Sama ada rasul di kalangan manusia, rasul di kalangan malaikat, menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Wa hata bima ladaihim, dan Allah Ta'ala beri pada malaikat itu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya yang mengelilingi rasul-rasul itu. Rasul-rasul didukung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu yang dikurniakan daripada sisinya. Maka malaikat itu menyampaikan ajaran Allah. Wa ahsa kulli syai'in adada, dan dia menghitung tiap-tiap sesuatu itu mengikut bilangan dan angka yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itulah dia tugas rasul. Rasul-rasul zaman dulu begitu, ada tugas masing-masing, dan Muhammad SAW ada tugas dia. Diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia dan jin. Wajib mereka beriman sekiranya mereka menerima seruan Nabi Muhammad SAW ataupun daripada umat dia yang menyambung dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.